Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh arsalahu Allahu bashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا الفهم والعلم فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل حزن إذا شئت سهلا اللهم تمم لنا نورنا وتمم لنا بكل خير يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين أما بعد. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas dasar kita rasa seronok, atas dasar kita berpuas hati dan kita setuju dengan setiap perkara yang telah dianugerahkan oleh Allah. Semua yang kita ada ia diberi dan merupakan anugerah daripada ketetapan dan ketentuan yang Maha Esa. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Allah juga telah menentu dan menetapkan bahawa pada malam ini kita bersua dan kita bertemu dalam masjid dan di dalam majlis ilmu yang disebut sebagai salah satu daripada taman-taman syurga atau disebut dengan Raudhah. Jadi muslimin, mudah-mudahan bukan sahaja kita berada dalam masjid, bahkan kita berada dalam satu majlis ilmu, dan majlis ilmu yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Raudhatun min Riyadhil Jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat semua, insya-Allah malam ni kita sambung bicara kita dalam surah Ali Imran. Dan jika dalam kuliah yang lalu kita dah sebut dalam ayat permulaan surah, jadi kita sambung pada ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9 insya-Allah malam ni. Jadi sebagaimana biasa kita mengambil tafaul ataupun kita mengambil keberkatan daripada ayat suci Al-Quran ini dengan kita membacanya bersama-sama insya-Allah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن
أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana daripada permulaan ayat surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita mengenai turun dan isi ataupun kandungan Al-Quran, penjelasan dan penerangan yang diberi oleh Al-Quran. Maka kesinambungan daripada cerita Al-Quran ke dalam ayat yang kita baca tadi, pertama Allah Subhanahu wa taala sebut ada ayat-ayat suci Al-Quran terbahagi kepada dua. Satu ayat yang disebut dengan muhkamat, satu ayat disebut dengan mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang mana isi kandungan ataupun penerangan, keterangan, penjelasan yang jelas.
Dan di mana ayat-ayat yang boleh disebut kita faham dengan jelas, tak ada kekeliruan langsung. Seperti ayat cerita sembahyang, cerita puasa, tak ada keliru. Dan tak ada yang khilaf. Ada kata wajib sembahyang, ada kata tak wajib sembahyang, tak ada. Kan? Jelas ayatnya. Manakala ayat-ayat mutasyabihat, maksudnya ialah ayat-ayat ataupun keterangan yang disampaikan tak jelas. Dia kata allati lam yazhar ma'naha wa lam yattadih. Makna dan pengertian ayat-ayat yang disampaikan itu tak jelas ataupun ada kesamaran. Perlu kepada penjelasan-penjelasan yang lain. Maknanya dengan kata lain, bila ada ayat-ayat di mana ulama khilaf ataupun ada perbezaan pandangan ulama mengenai sesuatu itu disebut sebagai ayat yang mutasyabih, ayat yang mempunyai keraguan ataupun mempunyai kesamaran. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dalam ayat yang kita baca tadi, dan dua ayat terakhir itu Allah Subhanahu wa taala sebut dengan satu doa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ataupun nak bagi tahu di dalam menerima penjelasan, pencerahan, ketetapan-ketetapan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang terdapat ayat-ayat yang jelas ataupun keterangan-keterangan yang jelas, dan terdapat pula keterangan-keterangan yang tak jelas. Maka bagaimana dengan kita orang awam ini, tuan-tuan? Maka Allah Subhanahu wa taala ajar kita, apabila kita berada di antara dua penjuru atau berada di antara dua pilihan, maka kita perlu memohon ketetapan pendirian dan keteguhan pegangan kita. Hari ini manusia satu dari sudut agama satu, tetapi faham mengenai agama itu bercelaru. Sebab apa? Sebab ayat-ayat ataupun pandangan-pandangan daripada, bukan sahaja ayat daripada keterangan Allah, bahkan lebih-lebih lagi penjelasan yang dibawa oleh para ilmuwan, sebahagiannya mengelirukan. Oleh itu, kita jangan terkeliru, tuan-tuan. Kita ada Al-Quran cerita, sebut. Jika ayat Quran ada yang jelas, ada yang tak jelas, apatah lagi dengan manusia. Allah yang bersifat dengan begitu hebat menyampaikan kepada kita supaya apa? Bukan nak suruh kita keliru, supaya kata dengan dia, kita jangan mudah mengikut perkara yang keliru. Apa sahaja perkara, jangan ikut benda yang keliru. Kita makan, keliru antara tengok benda ini baik ke tak baik. Kita tengok makanan ini masih masih elok ke dah basi. Kalau keliru jangan makan. Dan sebab boleh jadi sakit perut. Kalau makanan boleh menyebabkan sakit, bagaimana dengan benda agama, tuan-tuan? Jangan ambil yang keliru. Sebab tu Allah Subhanahu Nabi sebut dalam agama ni, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Mana-mana perkara yang menceragukan, yang meragukan, Nabi kata da', tinggal. Maknanya kita orang awam jangan ngambil tengok benda yang ragu, ambil benda yang jelas. Kan? Contoh benda yang ragu, kita pun tak tahu, sampai ulama berselisih pandangan. Cerita tentang Allah, berapa banyak benda Allah ragu, tuan-tuan. Sebab ada ulama sebut A, ada ulama sebut B. Contoh, dia sebut yadullahi fawqa aydihim. Dia sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat tu memang boleh faham, tapi bagaimana penjelasan yang dibawa mencelarukan. Dia sebut tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dia sebut Allah berada di singgasana di atas arasy. Tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar tauhid. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di singgasana arasy. Tuan-tuan rasa Allah ni perlu pada arasy ke?
Kalau kita kata orang tanya Allah duduk mana? Allah duduk di Arash. Kalau kita kata Allah, maknanya Allah perlu pada Arash tak? Allah perlu pada Arash ke? Arash yang perlu pada Allah. Maknanya kalau kita kata Allah duduk atas kursi, contoh kita kata Tuan Haji duduk atas kursi, maknanya Tuan Haji perlu pada kursi. Tak ada kursi tak boleh duduk, sakit lutut, sakit pinggang. Jadi kalau kita kata Allah berada di atas Arash, maknanya Allah perlu pada kursi, pada Arash. Boleh tak? Boleh sebut tak macam tu? Jadi bagaimana ayat Quran tu sebut? Ayat Quran kata Allah berada di Arash. Jadi ayat ini menjadi satu kekeliruan kepada orang awam macam kita, tuan-tuan. Oleh itu, jangan kita komen apa-apa, jangan kita sebut. Kalau orang tanya Allah di mana? Allah sebagaimana ulama sebut, Allah fi kulli makan. Sebab apa? Supaya tak keliru. Allah berada di mana-mana. Kalau kata Allah berada di sini, ini Arash, contoh. Ini Arash, mana tempat lain tak ada lah Allah. Kan? Kalau dengan kata ni sebuah lain. So, itu satu perkara yang kita belajar dalam tauhid kita tak betul. So, ayat itu macam mana, tuan? Okey, ayat itu serah kepada bagaimana nanti kita akan sebut. Dia kata ayat-ayat mutasyabihat terutama berhubung dengan keimanan ketuhanan serah kepada ahli. Kita serah kepada mereka yang pakar atau mereka yang tahu tentang itu. Sebagaimana ayat mutasyabih awal surah, contoh alif lam mim, alif lam ra, tak ada siapa yang tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu. Senang macam tu. Bila orang tanya Nabi, Nabi pun cakap wallahu a'lam, Allah saja yang tahu. Ni kita bila sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, terus kita kata Allah berada di aras. Kalau kita soal Allah berada di aras, nescaya rosak akidah tu. Serah saja kepada Allah. Ayat itu serah kepada Allah, kita tak tahu. Macam mana Allah di aras, serah kepada Allah. Jangan duk komen panjang-panjang. Kalau kita kata Allah berada di aras, seolah-olah Allah itu berhajat kepada aras. Maknanya ada dua benda yang apa? Dua benda yang azali. Kalau Allah perlu kepada aras, maknanya sebelum aras ada, Allah duduk mana? Kita nak tanya lagi. Maknanya Allah tu berada di aras. Aras dengan Allah tu benda yang sama-sama jadi. Bila sama-sama ada? Benda yang ada secara azali. Betul ke? Kan? Jadi susah. So, benda macam ni, kalau tanya, orang tanya tadi, tangan Allah, serah kepada Allah, tak tahu. Wallahu a'lam macam mana. Jangan duk bincang panjang. Benda yang kita boleh menyebabkan mungkin rosak akidah, tak menambah iman lagi. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang kita sebut tadi di awal, Allah sebut huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dia Allah Subhanahu wa taala. Dia juga menggunakan perkataan anzala sebagaimana kita bincang dalam ayat yang dahulu. Allahul ladzi khalaq anzala 'alaikal kitab. Dia sebut dalam ayat yang kedua kita baca hari itu. Ayat yang ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Kemudian Allah sebut wa anzalat taurata wal injil. Kenapa sebut nazzala, kemudian yang kedua anzala? Ini dibahas dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Kita tak belajar bahasa Arab ni susahlah nak faham. Kalau sebut pun mungkin apa ustaz sebut ni. Dan kedua-dua perkataan nazzala dia akan dengan 4 huruf. Nun zai 2 kali, nun zai zai. Zai itu ditasydid, maknanya 2 kali, didouble kan. Nazzala. Ini anzala, hamzah nun zalam, anzala. Iaitu nazzala, 4 huruf sama-sama 4 huruf. Dan dalam bahasa Arab dia memberi makna suatu perkataan yang dilakukan dengan sengaja. Satu-satunya. Macam perkataan kita kata dakhala, makna dakhala masuk. Kalau perkataan adkhala tambah huruf hamzah, adkhala membawa masuk. Kalau nazala maknanya turun, anzala maknanya bawa turun. Itu beza dia. Kan? Di perkataan tu kalau kita nak bahas dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Ni kalau bahas bahasa Arab kepada tuan-tuan orang kita, orang kampung ni, ustaz cakap apa tu? Memang orang kata, ustaz tu datang mengajar, dia kupas satu-satu, bahasa pun kupas. Tuan faham ke itu bahasa tu?
Bukan saya tak boleh, bukan kata tak boleh nak kupas macam tu, tapi tuan-tuan, kita tengoklah tempat kita mengajar ni, tempat kita bagi kuliah ni orang biasa ke? Kalau nak kupas dari sudut bahasa satu-satu, kenapa dia baris, kenapa dia semua, bagi audien pelajar-pelajar di universiti, okey. Tuan-tuan orang biasa, kita orang awam ni tak payah kupas macam tu pun tak apa, tuan-tuan kan. Sekadar untuk memahami maksud ayat, okey dah. Nah, tak payah kupas panjang dari sudut bahasa. Memang boleh tuan-tuan. Oh, kita orang dengar ni sampai tak faham apa dia sebut. Yalah, kita tak belajar bahasa Arab, nak faham apa? Kan? Contoh kalau kita kata fa'il dalam bahasa Arab ni, satu perkataan dia panggil muta'addi, satu lagi dia panggil lazim. Faham ke tak? Buat apa? Kan? Buat apa kita terang? Memanglah ada kaedah tu dari sudut penggunaan susunan bahasa Arab. Tapi kenapa kita cerita pada orang awam macam ni, tuan-tuan? Nak sungguh tak, nak tunjuk kita pandai ke apa? Bukan nak suruh apa, tidak tuan-tuan. Bukan tak boleh kan? Tapi biarlah sesuai benda tu kan. Dari kuliah maghrib biasa di surau masjid ni, bagi yang simple-simple je, supaya tuan-tuan boleh mengambil sedikit pengajaran. Tak faham semua tak apa. Nak faham semua ni tuan-tuan, bahasa Arab ni bukan senang. Bukan setahun 2 tahun, bukan satu malam mengaji. Tuan tanyalah siapa yang duk mengajar ni, dia mengaji satu hari ke? Tak. Kita mengaji satu ayat ni, faham terus satu hari ni, satu malam, dalam tempoh masa 30 minit, 40 minit ni, 1 jam ni, memang hebat lah tuan-tuan kalau boleh faham. Tuan-tuan semua ni alim dah. Sebulan berapa kali kuliah tuan-tuan? Malam saja 30. Satu hari sampai 30 kuliah. Jumaat ada apa Jumaat? Jumaat 4, 34. Kuliah tazkirah sebelum Jumaat. Hari Sabtu, hari Ahad, hari kuliah subuh lagi. Berapa kali? 8 kali. 8 campur 4, 12. 12 campur 30, 42 kuliah satu bulan. Kalah orang mesti tu tuan-tuan. Mesti pun tak sampai 40 kelas kuliah satu bulan. Maknanya tuan-tuan lagi alim. Patutnya dah ada dah yang boleh ganti ustaz dari ceramah ni. Ustaz tak datang malam ni, okey tak apa, dipersilakan tu haji. Dah 42 kelas satu malam. Sebulan. Setahun berapa kelas ada? Kan? 42 kali dengan 12. Berapa ada? Ada berapa ratus? Kalau 10 bulan 420 kelas. 2 bulan lagi 80 lebih. Maknanya berapa ratus semua ada kelas satu tahun. Tak alim lagi. Baik ajar tiang kalau macam tu, tak alim lagi kan. Ngaji tiap malam lah, kuliah maghrib lagi, kuliah subuh lagi, kuliah apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Patutnya Zaki ni boleh dah, setiap kali dia rekod ni balik talik tengok lagi. Panggil kau ngajar lagi. Ustaz tak datang pun tak apa, Ustaz bagi syekh je. Malam ni diganti oleh Ustaz Zaki Al-Fadhil. Apa kita dah belajar tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak sebut ni, kalau kita mengajar, nak sebut ilmu tu bukan tak boleh tuan-tuan kan? Boleh. Begitulah maksudnya. Nak sebut ni, kalau tuan-tuan betul-betul menghayati pengajian, memang hebat tuan-tuan. Sebab tu saya ada pergi 1-2 tempat, beberapa tempat lain. Ada seorang pakcik ni, setiap kali kalau saya pergi kuliah dia, mesti saya tengok dia akan tulis. Saya tanya dia, dah berapa banyak buku dah? Entahlah ustaz, banyak ratus. Setiap orang ustaz tu mesti dia buat nota. Dia menulis dia kerja dia. Bila sepanjang kita sampai kuliah tu, tulis dia kerja dia. Saya tanya dia, dah berapa buku dah? Dah banyak dah ustaz ni. Saya kata dah jadi, boleh jadi penulis buku dah dia. Kuliah-kuliah ustaz, kalau dia buat kumpul-kumpul jadi buku, Masya Allah, tabarakallah kan? Boleh jadi salah satu daripada dana masjid juga tu, cetak-cetak jual kepada jemaah kan. Bagus idea dia tu. Tapi tempat wallahu alam, orang nak menulis ni bukan rajin tuan-tuan kan. Baiklah muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nak sebut pertamanya, Allah nyatakan kepada kita, Allah bawa turun Al-Quran, anzala alaika. Allah sebut dia turunkan Al-Quran ni, bawa turun Al-Quran kepada siapa? Alaika, kepada engkau. Engkau tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah khitab 7 ayat ni secara khusus. Dia kata, dia bagi tahu Allah turunkan Al-Quran ni kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhu min apa? Minal kitab. Sebahagian daripada kitab Al-Quran yang diturunkan itu ayatun. Ada beberapa ayat ataupun ada ayat-ayat
muhkamat, yang jelas penerangannya. Seperti ayat cerita tentang sembahyang, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum, ya ayyuhallazina amanu aqimus salah. Wahai orang beriman, dirikan salat. Tak ada keliru lah. Kan? Wahai orang beriman, difardukan puasa, tak keliru dah. Tapi ada ayat-ayat yang keliru macam tadi. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat-ayat yang jelas penerangan ni, yang mudah difahami ini, hunna ummul kitab. Ia merupakan ummul kitab, ibu kepada kitab. Maknanya ia merupakan asas utama di dalam Al-Quran. Nak sebutnya tuan-tuan, ayat-ayat yang mudah, yang faham ini, inilah yang sepatutnya diberi keutamaan. Nak cerita ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang boleh keliru, ayat yang berselisih pendapat dalam pandangan ulama, ayat cerita sentuh antara lelaki dengan perempuan batal wudu, ayat itu mutasyabihat sebab tak jelas. Maknanya ada boleh faham macam-macam. Tak, kenapa nak bawa benda tu, nak debatkan benda macam tu? Tak payah. Sebab apa? Sebab Allah sebut bukan wa ukharu mutasyabihat, dan selain daripada ayat-ayat muhkamat tadi, yang ayat merupakan ummul kitab, yang keutamaan asas utama dalam Al-Quran, yang lain disebut wa ukharu dan lainnya mutasyabihat. Tak ada kesamaran. Tapi Allah tak sebut dah mutasyabihat. Maknanya dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada kita, tumpuan utama kita dalam mengaji, nak memahami Al-Quran, ngajilah ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas itu. Ayat mutasyabihat serah kepada ahli dia, serah kepada ahli-ahli ilmu, ulama-ulama yang memahaminya. Biarlah mereka mencari. Kita orang awam tak payah. Ini kapal orang kampung biasa pun duduk berdebat tentang Ar-Rahman, tentang Yadullah, tentang wujuh, tentang muka Allah, tangan Allah, semua. Tak payah tuan-tuan. Jangan duduk cari benda yang mengelirukan itu. Sebab tu Nabi sebut tadi, sebagaimana kita nyatakan, Allah dalam kaedah agama, Nabi sebut benda yang keliru, tak jelas, Nabi kata. Sesuatu yang jarib, yang menyebabkan kita rasa confused, yang menyebabkan kita rasa berprasangka, ataupun kita rasa tak jelas, Nabi sebut tinggal saja, jangan. Bukan maksud tinggal itu kita tidak mengambilnya, kita mempercayai, meyakini, cuma serahkan bagaimana untuk memahami ayat-ayat tersebut kepada para ulama, mereka yang berpengetahuan, mereka yang diberi pengajian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cari ayat-ayat yang membawa, tidak mengelirukan kita dunia maupun akhirat, tuan-tuan. Ini antara Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita dalam surah Al-Kahfi ayat 58. Allah sebut apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, wasbir, hendaklah kamu sabar, hendaklah kita teguh dan tetap pendirian kita ma'al ladzi, bersama dengan mereka, yad'una rabbahum, menyeru dan berdoa kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal 'ashyi, pagi maupun petang. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kamu palingkan muka kamu, wajah kamu, pandangan kamu daripada mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, dan jangan sekali-kali kamu taat, kamu patuh kepada mereka yang mengikut hawa nafsu, yang kami telah tutupkan hati-hati mereka. Wa kana amruhu furuta, kerana urusan perbuatan mereka itu ialah perkara yang melampau ataupun sia-sia sahaja. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut jelas. Allah kata kita dalam berdoa dan ikut agama ni kena sabar, tuan-tuan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, sabar kita bersama dengan mereka yang menyeru kepada Tuhan mereka, mereka yang menyeru kepada agama ni. Nak ada agama ni kena sabar, tuan-tuan. Kalau kita seru hari ni terus, besok mari penuh masjid, itu perkara mudah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, lau kana 'aradan qariban wa safaran lattaba'u. Allah sebut sekiranya perjuangan Islam ini benda yang pendek, benda yang singkat, benda yang mudah, nescaya mereka orang kafir itu lattaba'u, mereka akan ikut mereka. Walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah, kan tetapi Islam ni suatu perkara yang panjang dan jauh sangat nak sampai ke sana, maka itu menyusahkan.
Susah tuan-tuan nak dapat Islam ni. Bukan senang. Lepas tu orang sekarang ni nak senang. Tak. Nak senang ikutlah. Mana yang apa? Wattaba'u man ittaba'a hawahu fatarda. Allah sebut. Sesiapa yang ikut nafsu mereka, itulah yang disebut dengan tarda. Nah, mereka yang ditolak, mereka yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perjuangan yang ada hari ini, apa yang kita bawa tuan-tuan? Kita nak apa? Dan kita nak mencari atau mendapat keredaan Allah ataupun sebagainya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, adapun mereka atau orang-orang yang dalam hati mereka terdapat zaigh. Zaigh ni dia kata perkataan zaighun itu maksudnya ialah mailun anil haqq, cenderung, hatinya cenderung kepada benda yang tak betul, hatinya tidak mahu kepada agama, tak seronok dengan agama. Zaigh maknanya hatinya mirik kepada benda-benda yang batil. Nak bawa benda Islam ni tuan-tuan sikit je. Orang tak bagi duit pun dah lagi dah. Kan? Itu mudah muyul, mudah cenderung kepada kebatilan. Kenapa Allah sebut Allah subhanahu wa ta'ala alladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha min, nescaya mereka akan ikut, mereka akan jejak sesuatu yang mendatangkan kesamaran ataupun yang tasyabuh tadi, yang tak jelas tadi. Kenapa? Ibtigha'al fitnah, mereka mahu kepada kerosakan, mereka seronok kepada perkara yang tak betul. Ibtigha'a ta'wilih. Kenapa? Kerana mereka mencari atau mereka cuba lakukan takwil berbagai-bagai andaian. Nah, ini Allah sebut tuan-tuan. Pun tengok dalam kitab ataupun tuan-tuan buka tafsir ataupun ayat terjemahan. Apa yang Allah sebut? Jangan ikut, fayattabi'u, dan mereka ikut. Mereka seronok. Maka Allah sebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Sebenarnya ayat-ayat yang mutasyabihat, perkara sama tak jelas ni, tak payah nak ego lah. Allah sebut wa ma ya'lam, tiada yang mengetahuinya. Yang duduk rasa betul tadi, macam kita sebut tadi Ar-Rahman. Ada sekelompok masyarakat kita, sebahagian daripada guru-guru seronok sebut Ar-Rahmanu 'alal arsh. Bila tebuk tanya mana Allah, aina Allah, di mana Allah? Allah di arasy. Sedangkan kita belajar sifat 20 secara Asy'ariyah, Imam Maturidi sebut bahawa Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Mukhalafatuhu lil hawadis. Qiyamuhu binafsih, Allah berdiri sendiri. Allah tak perlu pada arasy nak duduk. Di mana ayat ni? Tak. Lihitu wa ma ya'lam, Allah sebut tidak ada sesiapa yang tahu, yang benar-benar memahami takwil illallah. Apapun andaian yang kamu sebut kecuali Allah. Warasikhuna fil ilm, dan mereka atau orang-orang yang Allah bagi ilmu yang rasikh, ilmu yang menetap di dada, ilmu yang masuk di dada itu, fil ilm, yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Nescaya orang yang beriman akan berkata amanna, kami beriman dengan semua ayat, tak, kullun min 'indi rabbina, ayat yang jelas, ayat yang sama, ayat yang tak faham dan sebagainya, semua datang daripada Allah. Itu tak. Dia orang-orang Allah sendiri ajar tuan-tuan. Ayat ni semua aku beriman kan tak beriman, maksudnya serah pada Allah SWT saja. Jangan kita duk takwil tuan-tuan. Jangan kita duk buat andaian sendiri. Jangan kita duk kata oh benarnya ayat ni maknanya begini-begini. Senangnya wallahu a'lam. Maka Allah sebut wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada yang mengambil peringatan. Tidak ada manusia yang mengambil pengajaran, mengambil ingat dengan pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah sebut illa, kecuali ulul albab, orang yang ada akal fikiran. Maknanya dengan kata lain, sesiapa sahaja yang tak ikut apa yang Allah sebut, mana orang tu tidak berakal.
Nah, Allah sebut siapa yang mengambil pengajaran tadi siapa? Allah kata illa, kecuali orang yang mempunyai ulul albab. Ulu ni maksudnya ialah zu ataupun mempunyai. Tak. Kalau ulu dalam bahasa Melayu kita ni ulu lain lah. Ulu maksudnya ulaika. Ula ataupun dalam bahasa Arab dia panggil satu kaedah, dia panggil ulu sama maknanya zu, mempunyai. Albab, bukan albab Ahmad Albab tu tuan-tuan. Tak. Albab tu yang ni Ahmad Albab tu bukan pintu. Al-babu memang pintu. Al-bab ini asal daripada lubbun. Mufrad dia, singular dia lub. Lub ni kacang. Kalau kita kata kacang, isi kat dalam tu dia panggil lubbun. Kepala, isi dalam kepala ni dia panggil lub. Otak ni. Jadi ada dalam otak tu satu benda yang dia panggil lub. Dalam bahasa Arab. Kita mengaji bahasa ni tuan-tuan malam ni. Faham ke tak? Tak faham kok mu. Aku dah bagi tahu dah. Jadi perkataan albab dia plural kepada perkataan lub. Mana perkataan lub satu, bila sebut albab yang mempunyai banyak ni, banyak akal. Jadi Ahmad Albab maksudnya ialah yang terpuji mempunyai banyak akal, bukan banyak pintu. Bukan masuk pergi ketuk pintu. Memang perkataan babun, albabu memang pintu, tapi bukan mana pintu sebenarnya tuan-tuan. Piramli tu cerdik orangnya, bukan tak cerdik. Tak cerdiknya kita yang duk tengok tu. Kan dia buat nama albab, ketuk pintu. Oh, pintu bukan. Albab maknanya yang punya akal. Albab maknanya dalam ulul albab. Okey. Dia nak tahu ada akal tak ada akal. Dengar azan sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha anna Muhammad Rasulullah. La hawla la hawla. La hawla wala quwwata.
Baik, tuan-tuan muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan tadi dia sebut ulul albab, mereka yang mempunyai akal fikiran. Dia nak mengambil pengajaran yang baik daripada Al-Quran ini. Dengan kata lain, mestilah orang yang mempunyai akal. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, menjaga akal agar akal kita sentiasa sihat, sentiasa baik, itu wajib. Sebab apa wajib? Sebab Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita menuntut ilmu. Bagaimana kita nak menuntut ilmu jika akal kita tak sihat? Orang yang tak sihat akalnya nak boleh menuntut ilmu, sudah tentu tidak boleh. Jadi kaedah dalam fiqh kata, ma la yatimmu bihil wajibu fahuwa wajib. Mana-mana perkara yang membawa kepada lengkap ataupun sempurnanya sesuatu kewajipan, maka perkara itu juga wajib. Nak menuntut ilmu itu wajib, maka terlebih dahulu mesti kena ada akal. Oleh yang demikian, menjaga akal agar sempurna. Ataupun kita ada makanan tertentu untuk mencerdaskan akal. Itu satu perkara yang sangat mulia di sisi agama, tuan-tuan. Jagalah akal. Semoga akal kita sentiasa sihat. Bukan sahaja sihat untuk kita mengingati Allah, agar akal kita juga sihat untuk kita menerima panduan-panduan daripada Allah. Agar akal kita juga mampu untuk memahami dan mentadabbur ataupun mengambil pengajaran daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan oleh baginda Nabi. Yang disebut di dalam agama, bagaimana kita nak faham, bagaimana kita nak menghayati andai kita tidak berakal. Dan hukum fiqh sebut orang yang tidak berakal keluar mereka daripada hukum taklif. Kan? Orang yang tidak berakal, adakah mereka wajib solat? Tak. Sebab apa? Tidak ada akal. Bila tidak ada akal, hilang ataupun rosak, maka habis hidup dunia. Di itu menjaga akal itu suatu hukum yang wajib, tuan-tuan. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang kemarin kita sebut tadi, ayat 8 dan ayat 9 ini sebagai satu doa. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dengan Sayyidatina Aisyah apabila kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yad'u ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Qultu ya Rasulullah ma akthar ma tad'u bihadha ad-du'a? Faqala laysa min qalbin illa وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه الله نعوذ بالله من ذلك. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kerap atau banyak berdoa dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang menukar dan membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nabi minta doa tetap atas agama, tuan-tuan. Kalau kita nak kata secara lahir, secara zahir, secara nyata, Nabi ni tak tertukar dah, bukan macam kita, tuan-tuan. Kita sekali begini, sekali begitu, sekali sokong, kali dak, kali itu, kali ini. Orang tarik bantuan terus bagi sokongan. Tak bagi projek terus sokong, tuan-tuan. Ini manusia, kan? Apa manusia dia nak kepada kebendaan. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa banyak berdoa dengan benda tu? Doa ni doa ya muqallibal qulub. Maka Nabi sebut laisa min qalbin, tidak ada satu ataupun mana-mana hati manusia kecuali dia berada di antara dua tangan, dua jari Allah. Di antara dua jari menjari-jari daripada tangan Allah. Insya'a, sekira Allah kehendaki, Allah teguhkan dia. Sekiranya Allah kehendaki hati manusia yuzighahu, Allah balik, Allah pusing dia, Allah akan pusing. Allahu akbar. Inilah hati manusia, tuan-tuan.
Nah, jadi kalau kita lihat apa yang berlaku, tak kira dah dalam sudut mana sekalipun, manusia tuan-tuan semua lemah. Makhluk berada seolah-olah berada, Nabi sebut berada di antara dua jari Allah je. Buat macam tu terbalik, buat macam ni habis terbalik belaka. Dan tak tetap. Oleh itu mohonlah ketetapan. Antara nak sebutnya tadi dalam Al-Quran, dalam penjelasan, dalam hidup ini tuan-tuan, banyak, terlalu banyak benda yang jelas dan benda yang tak jelas. Nah, kalau nak kata tuan-tuan, dalam bab apa pun semua ada. Tak ada manusia yang ulul albab tadi, manusia yang berakal fikiran waras, dia tidak akan buat benda yang berhaluan kiri, tak akan buat. Tak akan ada kalau kita kata manusia yang buat benda yang tak elok. Sebab itu Allah sebut dalam ayat Quran, Allah kata la ikraha fid din tu tuan-tuan. Kita baca la ikraha fid din, tidak ada paksaan, jangan paksa, tak. Bukan maksud jangan paksa. Sepatutnya agama ni tidak perlu paksa. Macam tu kena terjemah. La ikraha fid din. Agama tak perlu paksa. Sebab apa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah jelas tu. Yang tu kena baca. Sebab apa? Qad, sesungguhnya Allah kata qad tabayyana. Sekarang ni sebut tabayyun, orang faham dah. Bukan tibayyun. Tabayyun. Orang kita ni dia pandai. Sebut tabayyun pun dia sebut, tempat dia sebut tibayyun pun dia juga yang sebut. Bahasa apa aku pun tak tahu. Nah, tabayyana ya tabayyanu, tabayyunan tu bahasa Arab. Maksudnya apa? Tabayyun memberi penerangan. Kenapa Allah kata sesungguhnya telah jelas? Tabayyana rusydu, benda yang baik, benda yang elok, rusydun tu jelas Allah kata. Tabayyana rusydu minal ghayy, benda yang baik, benda yang elok jelas, dan ar-rusydu al-ghayy, benda yang tak elok juga jelas. Kalau dalam bahasa kata benda halal jelas, benda haram pun jelas. Tak jelas ke? Jelas. Habis tu kenapa buat? Itu jelas. Patutnya Allah kata benda elok, benda baik, benda dosa, pahala ni tak payah paksa, tak apa, tak payah suruh. Ada ke orang saja-saja pergi cari makan makanan yang basi? Ada. Pergi kat mana-mana kedai makan, restoran, cik, saya nak makan yang semalam, tak apa, basi pun tak pun, harga murah. Ada? Ada punya. Bawa dia punya katalog makan tu, cari-cari, tak tahu nak pilih yang mana, banyak sangat tu. Nak sampai tanya, tuan kedai kata nak makan apa, tak tahu cik. Dia pun sajalah ini ke, tom yam ke, paprik ke, lamb chop ke, apalah macam-macam. Tak. Dia adakah dia sebut makan benda yang tak elok? Semua dia bagi tahu yang elok. Kalau orang dia sebut, oh ini makan nasi goreng Cina, nasi goreng kampung, nasi goreng apa nama, kita pun kata semua tu tak nak. Nak apa? Yang semalam punya. Ada ke? Cik, saya nak nasi goreng yang makcik goreng 2-3 hari lepas, yang dah basi tu. Ada ke? Itu dia panggil tidak rush, tak cerdik, tidak ada ulul albab, tidak ada pemikiran, otaknya tak tahu macam mana. Itu Allah sebut jelas. Sebab tu Allah kata la ikrah, tak payah paksa. Tak payah nak paksa dah. Kita kena ajar ke? Kita bagi tahu anak, ni ambil duit, bagi duit RM10, RM20, pergi makan kat kedai. Ni cakap ke nak makan apa? Tak payah cakap. Dia dah tahu dah, pilih yang elok. Kenapa dalam hidup ni manusia masih ada yang bebal tu, duk cari pilih pula yang tak betul tu? Kenapa? Tak ada otak ke? Ada. Tapi kenapa? Mungkin sebab awal aku tak cakap kau. Itu tuan-tuan cakap, saya tak cakap tu. Okey. Macam-macam lah kerenah manusia ni tuan-tuan. Kerenah manusia kenapa? Sebab manusia tidak. Salah satunya kerana manusia meninggalkan. Kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia berpegang benar dengan Al-Quran, benar berpegang dengan As-Sunnah, maka Nabi kata lan tadillu min ba'di abada. Mereka tidak akan sesat selama-lamanya selepas aku mati. Kenapa manusia sesat hari ini tuan-tuan? Apa yang Nabi sebut tak berpegang dengan Quran, tak berpegang dengan Sunnah. Dengan kata lain, kita hari ini beragama Islam ni atas nama je. Pegang Quran ke? Tak. Kenapa jadi macam tu? Keliru macam-macam. Ini ayat Nabi sebut, Allah pun dah sebut. Ayat muhkamat jelas, benda benar jelas, benda tak benar pun jelas.
Nabi sebut al-halalu bayyin, benda halal, benda elok, benda baik, benda dosa, benda pahala. Antara pahala dosa jelas. Kenapa masih ada lagi yang buat rasuah tu? Kenapa? Tak jelas ke? Jelas. Tapi kenapa? Tak pegang dengan apa yang Nabi sebut. Oleh yang demikian tuan-tuan, marilah sama-sama kita berdoa. Allah sendiri ada. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, jangan kau pesongkan qulubana, hati-hati kami, ba'da, selepas hadaitana, selepas engkau telah hidayah, engkau telah tunjukkan kepada kami, wahablana, dan engkau telah anugerahkan kepada kami, min ladunka, di sisi kamu, rahmatan, kasih dan sayang. Baca doa ni selalu ni tuan-tuan, jangan tinggal. Balik lepas ni hafal yang tak hafal ni. Nak duk baca doa lain je. Nak, bukan kata doa untuk Palestin tak bagus. Bagus sangat cik. Doa untuk diri sendiri. Kalau kita mengharapkan orang Palestin tu baik, bagaimana orang Malaysia ni tuan-tuan? Tuan-tuan rasa Malaysia ni tak akan jadi macam Palestin ke? Ha? Sekiranya kamu, kita orang Islam masih lagi duk bergadah. Sekarang cuba tengok kawasan bandar, siapa yang ada? Cuba tengok kawasan ekonomi, siapa yang pegang? Kenapa, kalau saya tanya, kenapa masalah berlaku dalam krisis beras? Kenapa? Orang-orang kat Kedah, orang kat Sabak Bernam, orang kat mana yang tak ada tanah padi tu, semua cuti ke? Tak pernah cuti. Orang tanam padi setiap hari kalau boleh nak tanam padi tu. Ke mana padi tu dibawa? Sehingga beras tak ada. Ini salah satu cara nak memonopoli ekonomi sebenarnya. Siapa? Tengok siapa yang merentah. Saya tidak sebut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran, saya pernah sebut cerita Talut dan Jalut. Dan akhir surah Al-Baqarah kita baca hari itu. Kenapa Talut perang dengan Jalut? Adakah kerana mereka tidak dapat menguasai Laut Merah? Tidakkah begitu? Apa maksud laut tuan-tuan? Laut ialah sumber ekonomi. Siapa yang minta supaya Nabi Samuel itu doa kepada Allah lantik seorang pemimpin yang boleh mengemudi tentera? Siapa? Bani Israel. Antaranya ialah orang Yahudi. Yahudi ni tuan-tuan bukan berani mana pun. Nah, dia tak boleh nak buat apa dah dengan tentera-tentera Jalut yang menguasai. Jalut menguasai ekonomi sepanjang Laut Merah tu, dia berkuasa. Orang lain tak boleh masuk tuan-tuan. Bagaimana Firaun buat di negara Mesir? Menguasai sepanjang sungai Nil. Sehingga dia kata Nil itu, sungai Nil berada di bawah kuasa dia. Al-Quran sebut. Apa itu sungai Nil? Sumber ekonomi, air, makanan, pencarian. Zaman dahulu tak ada orang jadi kontraktor tuan-tuan. Zaman Nabi Firaun ada. Zaman Firaun ada kontraktor ke? Tak ada tuan-tuan. Mereka adalah nelayan-nelayan. Sumber ekonomi dimonopoli oleh Firaun. Sekarang ni siapa monopoli ekonomi di negara Malaysia tuan-tuan? Bukan saya nak mengajak tuan-tuan benda buat tak salah, benda tak betul, tak. Jangan tuan-tuan rasa berpolitik sehingga tergadainya jadi Palestin. Ingat tuan-tuan. Nah, Allah tunjuk kepada kita rakyat seluruh dunia bahawasanya Palestin asalnya siapa? Dibawanya orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu masuk ke Palestin sebagai apa? Sebagai apa tuan-tuan? Pekerja ladang. Ladang apa? Pekerja ladang apa nama? Gandum. Sebab Palestin dia mempunyai tanah yang subur. Palestin tanah dia subur tuan-tuan. Lepas tu di Palestin dia ada, kalau tuan-tuan beli buah kurma yang besar tu, majhul atau makjul tu, dia ada dua negara. Salah satunya daripada Palestin, selain daripada USA. Daripada California tu yang besar. Kan? Majhul tu atau makjul kita panggil. Salah satu makjul tu ialah makjul yang datang daripada negara Palestin tuan-tuan. Saudi tak ada. Negara Saudi tak ada makjul tu, yang besar tu tak ada. Bukan kata dia tak tanam, tak sesuai tanah. Buah yang besar-besar tu kan, kalau kita buka puasa tu makan sebiji pun dah kenyang. Besar buah dia tu. Ini nak sebutnya tuan-tuan, ekonomi tu begitu.
Jadi nak sebut ni Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita supaya kita ni berdoa, tuan-tuan. Allahumma rabbana la tuzigh, tuan-tuan boleh masuk. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi anugerah, maha pemberi sesuatu. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'un nas, engkau yang akan menghimpun sekalian manusia, liyaumin, pada satu hari, la raiba fi, yang tidak ragu lagi. Allah akan himpun semua manusia pada satu hari, yang kita panggil hari selepas hari kiamat, pada mahsyar, tuan-tuan. Nah, di padang mahsyar. Sebenarnya perkataan mahsyar itu daripada perkataan hasyara. Hasyara bahasa Arab maknanya himpun. Mahsyar tempat berhimpun. Jadi padang tempat berhimpun. Dalam bahasa orang putih panggil assembly. Lebih kurang tahu ya. Tapi anak kita ni mengaji bahasa Arab, padang mahsyar. Hasyara maknanya himpun, kumpul. Hai tempat berkumpul. Samalah tempat assembly tu. Kan? Kata nama je tu. Jangan keliru apa-apa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut supaya kita doa, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala la yukhlif, tidak menyalahi, tidak pernah ingkar, menyalahi mi'ad, janji-janji dia. Apa yang Allah janji tak akan. Dan oleh yang dipilihan tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, Allah sebut dalam ayat yang kita baca tadi, pertama mengenai turun Al-Quran untuk bawa keterangan dan penjelasan yang jelas dan nyata mengenai perkara-perkara yang perlu kita fahami bersama di dunia ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelas dan menyatakan bahawa ayat-ayat, sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran mempunyai mutasyabihat, mempunyai kesamaran dan kekeliruan. Yang sama dan keliru itu Nabi sebut ataupun ulama sebut serah kepada Allah. Kita hanya sebut amanna bih, kita beriman, kita percaya dengan ayat itu, kita tak tahu apa maksud yang dikehendaki oleh Allah. Tak. Nak ceritalah ayat yang jelas. Sebab tu Allah sebut fa ammal ladzina fi qulubihim. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua menjadi tergolong, tersenarai dengan mereka ini. Siapa? Orang-orang yang hati mereka zaighun, hati mereka terpesah, hati mereka cenderung kepada kebatilan atau perkara yang tidak betul. Yattabi'un, mereka mengikut orang-orang yang mengupas atau mereka yang menceritakan ayat-ayat yang kesamaran itu, ibtigha al-fitnah, sengaja untuk menimbulkan huru-hara, sengaja untuk menimbulkan fitnah. Fitnah di sini maknanya bawa benda yang tak betul. Itu fitnah maknanya, tuan-tuan. Kan? Apa maksud fitnah? Bawa benda tak betul. Antara benda yang paling tak betul bila bawa ajar manusia tidak beriman dengan Allah. Tak betul. Benda yang tak betul apabila bawa manusia jauh daripada agama Allah. Itu tak betul. Tak kira bab apa pun. Maka itu disebut fitnah. Inilah fitnah yang Allah sebut, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih berat daripada membunuh. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Itu fitnah apa? Fitnah bawa ajak manusia benda yang tak betul. Fitnah ajak manusia keluar daripada beriman. Fitnah supaya manusia tidak ikut agama. Itu fitnah. Benda tak betul. Benda betul ialah bajak manusia supaya beriman dengan Allah, ikut agama, taat perintah Allah. Itu bukan fitnah, itu benar-benar. Sesiapa saja tak kira, tuan-tuan. Tak, jadi manusia, Allah kata ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wilih. Mereka mencari fitnah, sengaja bawa benda yang tak betul supaya manusia nampak betul. Ada. Ini Allah sebut, tuan-tuan. Bacalah ayat ni. Ayat yang ke-7 surah Ali Imran. Tak. Kemudian Allah sebut wa ma ya'lam ta'wilahu illallah. Allah bagi tahu supaya kita berada dalam berlapang dada. Allah kata tidak ada yang boleh mengetahui, memahami tentang ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah sahaja.
Dan orang-orang yang ada ilmu sekalipun dia kata yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Orang yang ada ilmu pun mereka kata kami beriman berpegang dengan itu ayat Allah dan kullum min indi rabbina, semuanya datang daripada Allah. Tak. Dan Allah sebut, ingatkan lagi, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidak ada manusia yang nak mengambil pengajaran daripada apa yang Allah sebut ini kecuali ulul albab, mereka yang ahmad albab sahaja. Dia sebut ahmad albab tu apa tuan-tuan? Ahmad albab seorang kanak kaya yang kaya tuan-tuan. Ahmad albab siapa? Seorang watak kanak-kanak yang mempunyai kemewahan. Kenapa dia watak kaya mewah tu tuan-tuan? Sebab dia cerdik. Adakah orang bodoh menjadi kaya? Tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, itulah antara intipati ataupun intisari yang boleh kita sebut. Banyak kan nak sebut ni tuan-tuan, tak cukup masa 1 jam. Tak. Ayat ni bila Al-Quran bila kita baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat banyak pengajaran. Oleh itu, apa pun yang berlaku, keadaan suasana yang ada, jangan putus hubungan dengan Allah, iaitu ad-doa, berdoalah sentiasa. Semoga apa pun yang berlaku, kita diberi kesejahteraan dan keselamatan, terhindar daripada benda yang tak betul. Sebagaimana tuan-tuan doa dalam Quran subuh, kunut subuh tiap kali, apa dia? Tuan-tuan doa apa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sebelum fa innaka Allahumma hdina fi man hadi wa afina fi man afi wa tawallana fi man tawalla fa innaka fi man tawallait wa barik lana fi ma a'ta wa qina. Kita sebut wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Tuan-tuan, boleh jadikan doa. Allahumma qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, engkau jaga kami. Qina mana ya Allah, engkau jaga kami, selamatkan kami. Allahumma qina min syarri, daripada apa pun kejahatan benda buruk, ma qadait, yang telah engkau tetapkan. Apa yang Allah tetap benda buruk, minta Allah selamat, jauh kita daripada benda tu. Doa mana? Setiap pagi kunut tu tuan-tuan. Jangan ingat doa kunut tu benda lekeh tuan-tuan. Sangat besar makna dia kalau tuan-tuan hayati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jadikan, boleh jadikan doa. Nanti ada pula imam doa, ini doa subuh Ustaz. Tak. Doa pun apa pun tak salah sebenarnya tuan-tuan. Doa lah. Sebagaimana doa tuan-tuan bangun daripada tidur, tuan-tuan boleh baca doa biasa. Apa dia? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, kami syukur kepada kamu hidupkan aku selepas kita tidur mati. Dan kepada kamu kami akan dikembali. Kurang-kurang ingat, ya Allah, ingat Allah, kita akan mati tuan-tuan. Kan? Yang jadi masalah sebab kita ingat, kita rasa macam kita tak mati. Nah, itu yang berlaku macam-macam tu. Nah, boleh buat semua benda. Kenapa? Sebab kita rasa macam kita tak mati. Kan? Begitu juga kalau kita rasa kuliah yang tak habis, sampai bila? Jadi kena habis yang tu. Kan? Tak boleh ceramah ni, kuliah ni kena habis yang lagi. Kita habis kesian tuan-tuan, tunggu bila Ustaz nak habis ni. Okey, kita tutup kat kedua tuan-tuan. Yang ini nak sebutnya ialah berdoalah kepada Allah apa pun, sebab doa ini senjata kita orang beriman. Kan? Doalah sentiasa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Berdoalah sentiasa semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyayangi kita. Semoga Allah merestui dan meredai kita, dan Allah bagi kepada kita keberkatan dan kemuliaan dalam hidup dunia dan akhirat. Semoga apa yang saya sebut pada malam ini diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bersama bukan sahaja di dunia ini, bahkan kita akan bersama sehingga ke dalam syurga insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya, minta ampun dan maaf pada semua. Moga-moga ada masa dan ketika kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kasih dan sayang-Mu, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak, dosa yang besar maupun yang kecil. Ya Allah, Engkau sucikanlah hati sanubari kami daripada segala dosa dan noda. Engkau buka pintu hati kami, Engkau lapangkan dada kami, Engkau tenangkan akal fikiran kami,
dan Kau curah ke dalam sanubari kami ilmu pengetahuan yang memberi kebaikan keimanan kami, memberi kebaikan dan manfaat untuk meningkatkan atau menambah dan meningkatkan ketakwaan kami, perhambaan kami, pengabdian kami, ketaatan dan kepatuhan kami. Semoga dengan demikian ya Allah kami diberi kemenangan dan kejayaan di dalam hidup dunia, dan kemenangan serta kejayaan yang lebih besar dan hakiki apabila kami berada di akhirat sana bersama dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, bersama dengan para siddiqin, para syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.